Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita ada satu tetamu istimewa di mana beliau lahir dan juga datang daripada Jepun, dan lebih uniknya adalah di Malaysia cuma ada 300 unit sahaja, dan lebih penting adalah this car is not for sale, dan lebih penting kesemua 300 unit ni sudah ada bertuan. Mesti ada katakan, abangan janganlah buat kelakar. Katakan 300 biji. Lepas tu dah bertuan. Lepas tu kata this model is not for sale. Sabar, buat tenang. Yang ini aku akan ceritakan kejap lagi. Dan model yang kita nak review hari ini adalah Peredua Ativa Hybrid ataupun lebih dikenali sebagai Daihatsu Rokiah. Silap. Daihatsu Roki. So, macam biasalah, untuk video kali ini aku akan ceritakan apa perbezaan antara Peredua Ativa Hybrid dengan Peredua Ativa Turbo yang sedia ada di Malaysia, dan juga apakah yang membuatkan dia lain daripada Ativa sedia ada, dan kenapa cuma 300 unit sahaja. Yang itu make sure kau tonton sampai habis. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Kau pernah menghadapi situasi macam ni? Time nak buat kereta, time itulah duk mengantuk. Kalau ada, ini barang yang kau boleh cuba. Inilah dia, Narina Diffuser dan juga Essential Oil. Cukup segar dan juga menenangkan. Dan untuk makluman anda semua, Essential Oil Narina ni telah diuji pure, natural, halal, dan bila bau, siap ada kesan terapeutik, babe. Terus hilang mengantuk, siap bagi fokus dan tenang. Dan lebih penting adalah dia siap boleh bunuh bakteria dekat udara. Barulah semangat boleh drive kereta. Paling penting, senang gila nak guna Narina Diffuser ni. Yang pertama, tak perlu isi air. Just pasang essential oil dan juga tekan on. Yang kedua, tak perlu soket, tak perlu plug. Bateri dia boleh tahan sampai 50 jam. Nak full charge, cuma ambil masa 2 hingga 3 jam saja. Yang ketiga, dia boleh cover sampai 700 square feet. Nak letak dalam kereta, nak letak dalam bilik, nak letak dalam rumah, no problem. Mudah nak bawa ke mana-mana. Mana nak dapat? Kau boleh dapat dekat Shopee ataupun Narina official website. Memang padu, babe. First, aku nak menjawabkan soalan dulu. Ada yang katakan, bang, jangan gula-gula dengan kami, bang. Ini Ativa kot. Kenapa dengan Daihatsu Roki lah? Yang itu kau kena faham dululah. Sebenarnya, ini adalah Daihatsu Roki. Cuma dibawa masuk ke Malaysia, di-rebadgekan, ditukar logo kepada logo Peredua. So basically, memang sebiji Daihatsu Roki dibawa masuk untuk bertukar logo sahaja. Basically, yang benda-benda lain semua adalah sama, kecuali sistem infotainment je ditukar untuk local unit saja. Dan aku nak menjawab soalan, kenapa cuma 300 unit sahaja, dan kenapa not for sale, dan kenapa semua dah ada bertuan. Okey. First, untuk maklumat korang, ini sebenarnya adalah subscription program, di mana ini adalah permulaan untuk Peredua. Dia nak study bagaimana penerimaan rakyat Malaysia terhadap kenderaan hybrid ataupun kenderaan EV di Malaysia. Macam mana penerimaan orang terhadap jenama Peredua. So this is part of diorang punya study. Dia nak collect, orang katakan, dapatkan database, dapatkan feedback daripada rakyat Malaysia mengenai penerimaan orang tentang hybrid. So that's why lah kenapa cuma 300 unit. Dan ini adalah subscription program di mana dibuka kepada 300 orang customer yang terpilih, di mana mereka cuma perlu membayar duit pendahuluan iaitu RM2,150 kalau tak silap saya, dengan monthly subscription cuma RM500 saja dalam tempoh 5 tahun. Ya, betul. Sebulan 500. Dan lebih pentingnya adalah semua mak nenek maintenance fee dekat kereta ini ditanggung sepenuhnya oleh Peredua.
termasuklah dengan servis, termasuklah dengan wear and tear, tayar, wiper, insurans, road tax, semuanya ditanggung oleh Perodua. Dan selepas tamat tempoh 5 tahun, kereta ini perlu dipulangkan semula kepada Perodua. Yes, ada yang katakan berbaloi, ada yang katakan tak baloi. Bagi aku, bayar 500, kau dapat guna kereta ni dengan segala maintenance Perodua yang tanggung, bagi aku berbaloi lah. Dia macam kiranya macam sewa belilah, lebih kurang macam tu. Dan kiranya ini adalah step pertama ataupun langkah kanan Perodua sebelum dia nak introduce model hybrid ataupun EV selepas ini. Ada yang katakan nampak sama je bang, tetapi berlainan, especially untuk bahagian hadapan yang ni. So basically perubahan yang paling ketara sekali adalah pada bahagian grill, di mana grill yang ni sebenarnya sebiji daripada Daihatsu Rocky, kecuali logo ditukarkan kepada Perodua. Jangan marah, satu parent, satu anak, sama je, tak ada beza pun. So di mana kalau kau lihat antara Ativa Hybrid dengan Ativa Turbo, sebenarnya grill untuk hybrid ini lebih kecil sedikit dan dia adalah all matte black color, black piano punya color, di mana kalau kena nak bandingkan dengan Ativa Turbo, dia punya grill lebih besar dan dia menyambung daripada lampu utama bahagian kanan sampailah ke bahagian kiri. Dan lebih penting adalah semua kemasan krom yang ada dekat Ativa Turbo sekarang ni dekat Ativa Hybrid dah tak ada lagi. Tetapi Ativa Hybrid semua banyak datangkan dengan all black color, termasuklah untuk bahagian bumper bawah semua pun berwarna gelap juga. Daripada tu, untuk lampu utama masih lagi kekal sama, kecuali design daripada lampu fog lamp berbeza. Dan in term of the color, untuk Ativa Hybrid cuma ada satu warna saja, iaitu warna putih. So itu untuk bahagian hadapan. So next untuk bahagian sisi. Untuk bahagian sisi, rim 17 inci. Ativa Turbo ada 17 inci juga, tetapi design berlainan. Dan ada yang katakan, boleh tak saya ambil Ativa Turbo punya rim bawa masuk dekat Ativa Hybrid? Jawapan dia, tak boleh. Sebab Ativa Hybrid 5 lubang, tetapi Ativa Turbo 4 lubang. So, dekat situ dah ada perbezaan dekat bahagian sini. So, next untuk bahagian cermin sisi. Cermin sisi sebenarnya kalau nak compare dengan Ativa Turbo, yang ini sebenarnya adalah lebih kecil sedikit. Dan lebih uniknya adalah untuk dekat bahagian passenger, bahagian tepi, dekat bahagian cermin sisi, bawah dia ada satu cermin kecil lagi. Yang ni memang typical model-model JDM lah. So dekat JDM, model JDM kebiasaannya ada yang itu je, dia ada cermin sisi kat situ. Tapi well, bagi aku ada yang katakan okey, tapi bagi aku tak guna sangat pasal benda tu lah. Tapi especially time parking, memang kita sangat pentingkan benda itulah. Untuk Ativa Turbo sebenarnya kemasukan keyless entry cuma pada bahagian driver saja. Tetapi untuk Ativa Hybrid, kau boleh masuk antara kiri ataupun kanan untuk bahagian depan ni. So kiranya ini lagi convenient lah. Dan lebih penting adalah in term of dia punya size sebenarnya sama, tetapi ketinggian dia. Dan in term of ketinggian sebenarnya Ativa Hybrid dia adalah 15 mm lebih rendah berbanding daripada Ativa Turbo. Dalam arti kata lain, bawa mungkin lagi sedap kot. So, untuk bahagian belakang sebenarnya dia adalah sama saja seperti Ativa, kecuali dia tak ada T kat sini lah. Dan of course pada masa sama juga, dia cuba menyembunyikan identiti dia. Dia tak ada pun sebarang sign bahawa ini adalah versi hybrid ataupun apa. So it's very simple. Dan lebih unik dia adalah untuk bahagian belakang. Yes, belakang menggunakan plastik. Dan of course, ramai akan katakan, apa ni guna plastik? Nak jimat kos lah tu. Boleh ke tahan? Sebenarnya untuk versi plastik ni dia dah biasa digunakan oleh beberapa OEM yang besar dekat luar. Dan sebenarnya ini part orang katakan antara tujuan utama kenapa dia gunakan plastik adalah yang pertama of course faktor kos yang lebih murah sikit lah. Yang kedua adalah untuk menjadikan kereta ini lebih ringan. Tetapi pada masa sama, in term of ketahanan, sebenarnya dia adalah lebih kurang sama dengan besi yang logam. Sebenarnya tidak ada jauh beza pun. Well, ini adalah satu sign yang awal orang katakan Perodua buat macam ni juga untuk dapatkan penerimaan orang lah. Dan kita tidak boleh nak menolak lah. Orang mungkin kecam pasal bab ni, tetapi sebenarnya benda ni adalah perkara biasa. Well, kalau orang Malaysia boleh terima, next mana tahu Perodua boleh applykan dekat kereta dia dan mungkin harga kereta lebih murah. Kita tak tahulah. So, untuk yang lain-lain, untuk bahagian belakang, untuk dalam,
So, in term of the size belakang ni, sebenarnya dia adalah lebih kecil sedikit berbanding daripada Ativa Turbo. Sebabnya apa? Sebab dia terpaksa korbankan space dia untuk memberi ruang kepada bateri dekat bahagian bawah. Dan of course, untuk yang ni pun tak ada spare tayar juga. Sebaliknya, cuma didatangkan dengan emergency kit. So, untuk yang ni, aku tak tahulah rakyat Malaysia macam mana sebab kita dah biasa kan. Tayar pancit, kena tayar spare. Dan biasanya kereta-kereta Continental saja yang ada lah. Mungkin part of it untuk kita praktiskan, untuk biasakan diri kita. Kalau tayar pancit, dia ada emergency kit dekat bahagian situ juga. Okay, so in term of the dalaman sebenarnya tidak ada banyak perbezaan antara Ativa Hybrid dengan Ativa Turbo lah. Walaupun tak banyak beza, adalah beberapa antaranya. Untuk yang ni, dia cuma one tone colour saja berbanding daripada Ativa Turbo. Dia ada kemasan warna merah dan sebagainya. So untuk yang ni, aku lebih suka yang ni lah, lebih simple. Termasuklah sistem infotainment, masih lagi sama juga, tetapi malangnya yang ni tak ada Apple CarPlay, tak ada Android Auto juga. Untuk bahagian meter pun masih sama juga seperti Ativa, tetapi yang ni different sikit lah. Dia ada EV, ada ready. Yang ni lebih kepada EV mode dan sebagainya untuk bahagian sini lah. Dan lebih interesting adalah dari segi full consumption lah. Yang ini saya akan ceritakan dekat part engine nanti. So untuk bahagian steering, more simple, banyak button-button dah hilang. So yang ni aku anggap ini mungkin Daihatsu Rocky yang low spec. Even button audio pun tak ada dekat sini. So banyak button yang telah di-dropkan dekat bahagian sini lah. Dan untuk bahagian aircon pun different juga untuk yang ni. Yang ini nampak macam yang veloz sikit, tetapi at least yang ni dia ada aircon kaki lah. Dan of course yang ni dia tak ada memori seperti Ativa dan sebagainya. Dia tak ada kat sini. Tetapi bagi aku, okey lah. This is more simple. Walaupun aku rasa yang ada memori tu lebih function untuk akulah. Dan seterusnya, untuk yang ni, untuk push start button warna biru. Inilah baru kita nampak. Ini adalah versi hybrid dekat bahagian sini lah. So untuk yang sini, ada nampak juga dia ada pemanas seat kiri dan juga kanan. Mungkin tak ada function. Dekat Japan mungkin function, tetapi kat Malaysia mungkin tak function lah. Termasuk dia ada USB port dekat bahagian sini. Yang ini, interesting adalah kalau untuk Ativa Turbo, dia ada handbrake. Tetapi untuk Ativa Hybrid, digantikan dengan electric parking brake dengan auto hold seperti mana yang ada dekat Alza juga. Tetapi malangnya, untuk yang ni nak lock pintu, unlock pintu, kena secara manual. Bagi aku, ini paling tak praktikal lah. At least button-button tu, itu paling praktikal. So, untuk bahagian tengah, ada 2 card holder. Okay? Untuk ada 2 card holder kat sini. Dan seterusnya, untuk ada armrest jugalah. Untuk seat, combination antara leather dan juga fabric. Yang ini more simple bagi aku jugalah. So, untuk yang lain-lain, masih lagi kekal sama. Tidak ada perubahan. Cuma, unik dia bahagian belakang. Untuk lantai, dia adalah flat. Maksudnya, di tengah tak ada mengelebong tengah. Sebabnya, bahagian bateri ada dekat bahagian bawah. So that's why lah dia flat. Tapi overall bagi aku, dalam okey lah. Cuma aku nak complain, infotainment cantik. Sisa sentuh. Ada ACC lagi. Kan? Ada mak nenek safety semua ada. Reverse camera tak ada. Macam mana aku nak parking? Aku nak parking, aku kena macam ni. Siap aku nak buka pintu, dah masuk tak masuk lubang. Serius lah. Aku tak faham. Kenapa tak ada reverse camera? Please lah. Please lah. Please lah. Okay, so perubahan yang paling ketara sekali dekat Ativa Hybrid ini berbanding daripada Ativa Turbo adalah dari segi engine. Di mana kalau kita melihat Ativa Turbo menggunakan 1.0 liter turbo, tetapi sebaliknya untuk Ativa Hybrid ni ataupun Rocky, yang ini didatangkan dengan 1.2 liter NA. Dengan 106 PS dan juga 170 Nm torque. Dan kalau nak dibandingkan atas kertas antara hybrid dan juga turbo, of course hybrid adalah jauh lebih tinggi berbanding daripada turbo version, di mana kalau turbo version adalah 98 PS dan juga 140 Nm torque. Kiranya ada perbezaan almost lebih kurang 8 PS dan juga 30 Nm torque. Tetapi in term of the pickup, in term of the acceleration, in term of sedap bawa, aku akan katakan untuk hybrid adalah lebih sedap bawa, even daripada respon sekalipun. Nampak tu, dia tak ada lag, dia terus pergi. Even kalau kita melihat kepada drag race, rakan kami daripada Pautan, diorang ada buat juga antara drag race antara Ativa Hybrid dan juga Ativa 1.0 liter turbo.
Activa Hybrid jauh lebih ke depan berbanding daripada turbo, sebab memandangkan ada delay sedikit dekat model turbo, ada turbo lag dan sebagainya. Tetapi kau dengar tadi, yes, bunyi ngauman dia agak kuat sikit lah untuk bunyi ngauman. So it's a bit nice kalau peredua dia dapat absorb the sound daripada masuk ke dalam, dia lagi selesa lah nak dengar. Tetapi kalau kita bawa secara normal, okay, just nice. Dan tetapi lebih interestingnya lah dari segi fuel consumption yang ni peredua claim memang tinggi gila, di mana peredua kata untuk Activa Hybrid berdasarkan local test dia buat berdasarkan Malaysia Road dan sebagainya, dia boleh dapat 31.3 km per liter. Dan of course aku memang tak boleh buat 31 km per liter. Yang kita boleh buat lebih kurang 20 ataupun 21 km per liter, iaitu kita boleh dapat, kita boleh buat lah. Tetapi number of 31.3 km per liter memang dahsyat lah. Itu kiranya kau pergi balik Penang, aku rasa lebih kurang kau isi minyak dalam RM30 je kot. Memang gila dahsyatnya lah. Satu lagi yang kalau kau pasangkan, yang ni dia ada single pedal. So single pedal ni kiranya dia akan tolong kau brake lah benda tu. So kalau kau pernah bawa model-model Nissan Leaf dan sebagainya, so dia ada single pedal. Ada juga beberapa model yang ada single pedal. So dia lebih kepada orang katakan braking, dan pada masa sama juga dia charging bateri dan sebagainya lah. Tetapi yang ni kalau kau tak nak, kau boleh switch off. You have an option. Tapi macam cakap everything is perfect, kecuali dari segi reverse camera yang aku tak boleh terima. Bunyi mengaum ni satu, and then a bit low spec sikit lah dekat kereta ni. ACC ada, ayat itu aku okay. ACC ada, all the safety ada. Kamera je tak ada. Cover ada, tapi kamera tak ada. Casing ada, tapi kamera tak ada. Well, tapi overall aku sangat impress dekat Activa Hybrid ni. Bukan aku nak puji, tetapi aku impress especially dari segi fuel consumption dia. Memang jimat gila. Of course hybrid orang kata kan, what do you expect kan? Memang what I expect, jimat minyak lah. Overall I'm okay with this one. Aku rasa aku lebih suka yang this one berbanding daripada 1.0 liter turbo yang itu. This is my personal opinion. Apa kata korang pula? Okay, so secara kesimpulannya, mana satu yang lagi sedap? Activa Turbo ataupun Activa Hybrid? So bagi aku basically dia ada win-win, lose-lose lah. Kalau sini ada win, sini ada lose, sini ada win, sini ada lose juga. So dia ada kelebihan dan juga kelemahan jugalah. Dan in term of the pemanduan, aku lebih suka dekat Activa Hybrid. Sebab dia punya performance adalah lebih better, dia punya pick up adalah lebih better, dia tak ada turbo lag, dan lebih penting adalah minyak dia cukup-cukup jimat lah. Tetapi ada beberapa yang kurang selesa sikit dekat kereta ni, especially dari segi kereta ni agak mengaum. So mungkin dia boleh improve dari segi MVH ke untuk kurangkan dia punya mengaum. Dan pada masa sama juga, yang aku tak boleh terima dekat kereta ni adalah kereta ni ada ACC tau, ada sistem, tetapi reverse camera tak ada. Serius, aku tak faham. Nak parking punyalah payah tau. So ibarat macam ini adalah versi yang paling low spec lah. Well, kita tak boleh marah lah, sebab peredua bukannya jual model ni. Dia cuma fasa subscription saja. Dia bagi testing kepada orang kata kepada rakyat Malaysia. Dan dia ini lebih kepada satu sign awal lah kepada rakyat Malaysia. Dia katakan, wahai rakyat Malaysia, insya-Allah satu hari nanti peredua kita ada model hybrid sendiri, kita ada model fully electric sendiri. This is good sign untuk rakyat Malaysia. Dan in terms of harga, kita memang tak tahu berapa harga sebab ini cuma subscription program sahaja. Dan kita harap peredua lepas ni akan buka lebih banyak subscription program kepada lebih ramai orang Malaysia. Aku rasa ramai yang nak subscription program yang macam ini. Walaupun nama bukan nama kita, tetapi in terms of the berbaloi, bagi aku cukup berbaloi. Okay? So kalau satu hari nanti dia masuk, adakah aku akan consider? Aku cuma akan consider kalau dia ada reverse camera. Kalau dia tak ada reverse camera, sorry brother. So kalau tak ada pun, aku akan fikirlah cara untuk sumatkan kamera. Come on lah babe, kereta canggih macam ni tapi tak ada reverse camera. So kalau aku bertanya pada korang, mana satu kau pilih? Adakah Activa Hybrid ataupun Activa Turbo? Yang itu nyatakan dekat komen ke bawah. So anyway, aku nak ucapkan terima kasih buat Japa sebab pinjamkan kereta ni kepada kita orang. So nak tunggu turn kita orang dapat kereta ni, aku tak tahu bila. Tapi anyway, walaupun aku dengan Japa, orang katakan in term of the gelanggang, kita adalah rival, tetapi kita orang kawan baik lah brother. So kita pinjam, katakan hello, Japa pinjam boleh? Boleh bro, dia kata anytime kau nak ambil je. Okay? So sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua.
Assalamualaikum.